First time saya dengar nama Cik Lah ni masa tu saya di Pejabat Wilayah Tengah. Di ALM, Cik Lah telah ditukarkan ke Pejabat Wilayah Timur. Semua orang cakap kalau tengah sama sembang, kita tengah makan kan, kalau di Cik Lah ni, mesti dia beli nugget ni. Kita orang kumpul ramai-ramai, masak-masak, makan-makan ramai-ramai. So saya macam, wow, seronoknya dapat pengarah macam ni. Saya macam teruja untuk mengenali siapa itu Engineer Allah bin Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, baik tuan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam eksklusif bersama Timbalan untuk Pengarah Bisnes Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Jadi sebelum kita mulakan kita punya orang kata sembang santai lah ya. Nama diberi Engineer Allah bin Hashim. Ya, betul. Dilahirkan di Perak dan dibesarkan di Perlis. Boleh tuan ceritakan sedikit mengenai latar belakang tuan? Saya macam sebut tadi, saya lahir di Perak tapi membesar remaja saya di Perlis lah. Dan dah berkeluarga lah, dah bercucu pun. Okay. Dan isteri pesara cikgu. Buat masa ni saya tinggal di Kajang, Batu 12 Jalan Ceras. Untuk makluman Cik Lah, saya rasa kita di ALM ni mesra dengan panggilan Cik Lah. So saya rasa kita boleh berkongsi secara sendiri dengan Cik Lah. Jadi okey, Cik Lah, sebenarnya saya mengenali Cik Lah ni bukan dari menerusi rupa ataupun suara. First time saya dengar nama Cik Lah ni masa tu saya di Pejabat Wilayah Tengah. Di ALM, Cik Lah telah ditukarkan ke Pejabat Wilayah Timur. Semua orang cakap kalau tengah sama sembang, kita tengah makan kan, kalau di Cik Lah ni, mesti dia beli nugget ni. Kita orang kumpul ramai-ramai, masak-masak, makan-makan ramai-ramai. So saya macam, wow, seronoknya dapat pengarah yang macam ni. Cik Lah ni sejenis yang family type juga. Selalu belanja orang makan. Saya macam teruja untuk mengenali siapa itu Engineer Allah bin Hashim. So Cik Lah, saya rasa macam first impression saya juga mengatakan bahawa Cik Lah ni dekat di hati kami semua di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Agak sedih juga apabila dah sampai waktunya Cik Lah untuk bersara daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia ni lah. Jadi Cik Lah, sebelum saya bersyukur lagi, mungkin banyak lagi kita nak berbincang pengalaman ataupun sebagainya. Apakah perasaan Cik Lah first time diterima sebagai pekerja di Lembaga Lebuh Raya Malaysia? Saya grad tahun 1985. Ketika tu zaman kemelesatan yang paling teruk lah. Semua kerja tak ada. Okay. Jadi saya dah melalui zaman yang sangat sukar lah. Jadi cikgu sekolah swasta, kerja dekat attachment dekat pejabat kemajuan negeri. Semua under bukan gaji yang sebenarnya lah, just a token lah, 200, 300, 500 ringgit. Jadi bila even though di LM saya masuk setahun sebagai jurutera di bawah skim sesuai menganggur, bukan kaki tangan LM pun, just attachment untuk setahun. Jadi bila dapat jawatan tetap tu memang sangat bersyukur lah. Itu kira daripada rezeki Allah lah. So Cik Lah kena daripada Perlis ke datang ke KL ni? Ya, saya daripada Perlis. So penempatan pertama Cik Lah tu di mana? Saya diletakkan di Pejabat Wilayah Utara Alor Star Kedah. Saya terlibat dengan pembinaan Lebuh Raya Bukit Ketam, Alor Star ke Gurun, dan juga Jitra Alor Star. Waktu tu kita ada dua kontraktor international, iaitu C2 Fudo Joint Venture dengan Rex Engineering. Pada masa sama Bukit Ketam Jitra under upgrading oleh local kontraktor. Jadi masa saya masuk tu saya kena handle ketiga-tiga kontraktor sebelum ada plus lagi. Masa tu umur apa Cik Lah? Umur saya dalam 24-25 lah. Kira muda lagi lah ya. Jadi Cik Lah, seterusnya kita pergi ke visi Cik Lah dalam membawa LM ni ke arah kecemerlangan Cik Lah. Saya melihat LM ni adalah satu agensi highway authority yang mana kita sepatutnya berdiri sama tinggi lah dengan semua agensi-agensi highway authority di seluruh dunia. Dan juga bagi saya, visi saya adalah supaya LM memperkasakan dirilah dengan melaksanakan semua fungsi-fungsi dalam ATA
serta mengisi kelompong yang ada lah di dalam sistem pengurusan lebuh raya. Saya nampak Cik Lah ni work smart lah, work smart. So apa yang Cik Lah rasa dari segi nak jadikan LLM ni berkredibiliti di mata umum, bukan setakat di Malaysia, maupun di luar negara? Itu macam saya sebutkan tadi, LLM perlu melaksanakan fungsi-fungsi dia sepenuhnya. Sebab kalau kita tengok di bawah Akta 231, kita ada fungsi dalam merancang, membina, mengawas lia dan operasi. Akta 231 tidak menghadkan LLM untuk kawas lia syarat konsesi. Bersama kita berhak, kita diberi peruntukan di bawah undang-undang untuk melaksanakan hawi kita sendiri. Itu satu aspek. Yang kedua, saya nampak banyak kekosongan atau kelompong dalam bidang industri lebuh raya. Contoh dia macam kita selalu bincang tentang MNAF, fungsi-fungsi LLM dalam penguatkuasaan. Yang mana kalau kita dapat melaksanakan semua fungsi-fungsi itu dan kita berkemampuan, kita boleh terus macam Research and Development Training Center. Kalau kita tengok macam di Korea, training center dia sangat advance dan dia boleh introduce produk-produk dia ke seluruh dunia. Tapi kalau kita tak ada research center, so kita akan static lah, kita tak berkembang. Satu peringkat dunia belajar di Malaysia cara macam mana nak menguruskan hawi. Sekarang ni kita pergi belajar balik kat dia orang. Sebab dia orang berkembang, kita tak berkembang. So Cik Lah, mungkin jawatan Cik Lah yang tak ialah Timbalan Ketua Pengarah Bisnes. Jadi apa yang Cik Lah akan nampak LLM ni boleh untuk merancangkan bisnes pada masa akan datang? Itulah kita keluarga LLM bersyukurlah, patut bersyukur kerana kita ada Ketua Pengarah yang berfikiran terbuka dan berfikiran jauh. Macam kita berani venture dalam benda-benda baru. Contoh dia penguatkuasaan macam saya sebutkan tadi. Bila industri highway ada masalah pencerobohan yang tinggi di plus dan sebagainya, buat masa ni tak ada. Cuma dia bos civil suit je yang boleh. Jadi sepatutnya kita ada peruntukan-peruntukan compound dan sebagainya, dan ada agensi yang kena buat fungsi itu. Jadi bila kita buat sesi engagement dulu, masa kita buat cadangan pindaan data kita, kebanyakan agensi penguasaan ini mempunyai bidang tugas yang penuh. Macam polis, dia kata kes-kes jenayah yang kritikal lebih banyak lah kan. Jadi kelompong tu yang sepatutnya LMC lah. So kalau kita dapat melaksanakan fungsi itu dengan baik, kita akan menjadi satu agensi yang disegani lah, yang dihormati lah. Cik Lah, selama 30 tahun ni Cik Lah? 34 tahun 8 bulan. 34 tahun 8 bulan. Jadi apakah pengalaman manis sepanjang berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia ni? Pengalaman manis yang saya boleh ingat lah, yang bukanlah kata manis sangat, tapi yang saya ingat lah, masa saya di Alostar dulu, hawi di bawah kita, memang kita ada banyak masalah lah. Antara masalah yang unik lah, bila ada satu kes yang mana ada satu makcik tu bawa parang, mengamuk-ngamuk, hentak parang atas meja dekat pejabat AM LM tu. Kebetulan saya ada di situ, saya pun panggil makcik tu ke bilik saya, ke ruang pejabat saya, bagi kopi, bagi kuih, dan boleh bersembang dengan baik. Kita explain balik apa isu semuanya, dan saya beritahu makcik datang balik 3 bulan terus jumpa saya, jangan jumpa orang lain. Nanti saya explain apa yang dah berlaku. Alhamdulillah. Jadi ingatlah, sebab benda tu jarang lah orang bawa makcik yang pakai daripada bendang ni turun dengan mengamuk, dengan hentak parang atas meja potong parang tu. Jadi saya ingatlah tu antara kes yang ni, sebab kita boleh cool down dia, boleh minum, boleh berkawat, boleh bersembang, tanya anak keluarga semua kan. Jadi ingatlah, saya ingat. Pengalaman pahit ada Cik Lah? Ada banyak pahit. Tapi antara yang pahit ni, saya bagi yang paling pahit lah. Bila saya jaga projek pengarah wilayah, actually pengarah projek sebenarnya bagi Lebuh Raya LPT 1 dulu, terdapat ada satu jambatan, kita panggil jambatan Sungai Kundang, yang mana jambatan ni berlaku settlement, non-stop settlement. Jadi bila dah 3-4 kali saya bagi tahu, saya arahkan kita punya staff MTD
kita pergi tengok what happened to this bridge kat tiang dia tu. Saya suruh dia buat cangkul, kita korek. Saya dapati dia punya tiang tu putus. Displacement, tiang tu putus bergerak. Just imagine atas tu lori, bas 40 orang, 30 orang berjalan. Tiang tu dah tak support dah. Waktu tu saya rasa macam lutut saya hilang. Betul. Kan? Tapi alhamdulillah lah, kita immediately kita buat ambil tindakan serta-merta, letakkan survey, tengok dia punya apa ni magnitude dia benda tu, dan siapkan contingency plan, nak divert traffic dan sebagainya. Panggil dia punya bridge expert, check, kita buat immediately temporary support. So kerja-kerja yang kita buat tu orang tak sedar. Dengan keadaan tiang yang putus tu, kita boleh manage jalan tu dibuka macam biasa tanpa public sedar, dan kerja-kerja repair mengambil masa lebih kurang dalam 9 bulan. 9 bulan. Bagi saya tu satu yang sangat, bukanlah nak kata almost miracle lah, sebab tiang tu dah putus, trafik boleh berjalan macam biasa, dan pada masa sama kita boleh manage. Tapi kita punya monitoring almost every hour. That's why saya setkan quarters di Kuantan tu. Saya punya arahan setiap 1 jam pergi check dia punya survey equipment tu. So kalau ada pergerakan lebih pada had yang kita bagi, terus kita tutup highway. Itu yang tu. Tapi masa buka 9 bulan je lah. Tapi masa buka nampak tiang tu putus, besi tu nampak displace. Besi besar lah, besi untuk briefnya tu. So ada lagi cik lah pengalaman pahit. Kata lagi banyak. Itu antara yang paling antara yang paling pahit lah. So seterusnya cik lah, siapakah idola cik lah dalam segi kepimpinan? Idola kita tak ada orang lain lah, Nabi kita lah. Nabi kita, sebab baru ni saya balik umrah. Kebetulan saya ada rezeki, first time saya pergi ke Bukit Gunung Taif tu. Dengan kabel car, kita nampak trek Nabi naik ke gunung. So just kita bayang tengok Nabi yang bersusah payah naik ke gunung dengan kaki sampai berdarah sebab memang berbatu. Bila dia menyeru kepada Islam, dia kena baling batu, dan Nabi lari. Lepas tu Nabi mengadu dekat Allah, ya Allah, nak ke mana lagi aku nak buat agama aku, kan? Lepas tu malaikat datang. Malaikat kata, nak tak aku hempap? Just imagine kalau kita position tu kan, datang dengan niat baik, kena baling batu, kaki kita berdarah-darah masa berlari, dan malaikat jumpa kita bawa offer macam tu, apa akan kita cakap? Kalau kita dalam position tu, tak lantak lah kita. Itu maksud dia sesuatu yang luar pada pemikiran kita lah. So Cik Lah, saya rasa Cik Lah pun seorang pemimpin yang kami segani lah. So apakah nasihat Cik Lah pada kami untuk menjadi seorang pemimpin yang kami akan datang ni, untuk menjadi pemimpin disegani? Okey, saya ada beberapa perkara lah yang saya menjadi prinsip saya lah. Yang pertama sekali, apabila kita berjalan, jangan kita menonggak ke atas. Sebab kita tak akan ke mana. Kalau kita menonggak ke atas, kita tak sampai ke langit. Kan? Satu, maksud dia jangan sombong lah. Yang kedua, kita ada empathy dekat staff kita. Kita kena ingat, kita kena anggap staff kita ni adalah kawan kita, ahli keluarga kita. Sebab kita di LM ni 30 tahun, 40 tahun, orang yang sama. Kalau ini bukan saudara kita, siapa lagi? Itu prinsip saya. Saya sedaya upaya saya tidak akan memalukan staff saya lah. Kalau saya ada masalah, saya panggil kat bilik, memang saya marah. Saya marah betul-betul kalau dalam bilik. Tapi selepas tu, itu je, dia solve. Kita takkan membawa, sebab kita tak marah as a pribadi dia. Kalau kita marah tu sebab kerja sama ada dia tak buat ke, dia abaikan tugas yang kita bagi kat dia, itu memang tak boleh lah. Kan? Itu kita kena ada borderline lah. Tapi bila kita di luar, dia orang ni ada saudara kita, kawan-kawan kita. Tu yang kedua. Yang ketiga, kita jangan takut untuk mencuba. Kita jangan takut mencuba sebab tapi kita kena faham lah. Contoh macam saya sebutkan tadi, bila saya tengok fungsi-fungsi penguasaan ni tak dibuat, why not kita try LM ambil fungsi tu, kan, supaya kita dapat bagi peluang kepada anggota kita untuk berkembang, dan macam tadilah supaya LM ni disegani, kan.
Yang terakhir yang saya berpegang lah, kita mesti berani kerana benar. Berani kerana benar. Walaupun kita berdepan dengan bos kita apa siapa saja, kalau kita rasa kita yakin, kita mesti stood up dan kita sebut this is my decision, this is my view. Kalau bos nak ubah, it's up to you, you are my boss. Boss always right. Saya punya pegang boss always right, but I also right. Yes. With my decision. Tapi kita kena tahulah. Kita bagi dengan fakta-fakta, tapi kadang as a boss ni dia been instructed. Jadi kita kena ni lah. Tapi dari segi kita jangan takut bercakap yang betul. Itu saya memang all the time macam tu. That's why kadang-kadang saya dengan KP saya dulu pun memang ada terus. At the end of the day KP admitted yang apa yang saya cakap tu betul. Ada few strong case lah yang telah berlaku lah. Sampai saya bagi memo kat dia awal. I want to, saya nak put up saya punya stand. Itulah pandangan saya, bahawa saya rasa saya betul. Boss overall is up to you, you are boss. Tapi kita jangan takut. Saya satu memori bagus saja lah, bagi memo pada bos. Tapi kes yang kritikal lah. Contoh dia bos being instructed certain thing dan kita berpandangan ini tak boleh buat macam tu. That's why kita kena put that stand, jelaskan betul-betul. Kadang-kadang bila kita bercakap, kadang-kadang message tu tak sampai. Bila kita bagi dalam, bukanlah memo, maksud dia kertas apa dipanggil? Minute file kepada bos. Pada pandangan saya tak sesuai macam ni sebab satu standard gini. Let boss make decision. Then his decision kita accept lah. It's a final decision. Itu cara kerja. Jangan kita ada hard feeling, aku cakap bos tak nak dengar semua, tak boleh. So, kita punya tugas kita adalah memberi maklumat yang tepat kepada ketua, dan ketua buat keputusan. Ketua buat keputusan atas pertimbangan lain yang kita mungkin tak nampak, kan? Jadi kita kena macam tu. Dan kita tak stres. So Cik lah, last saya rasa ni soalan yang terakhir dari saya. Apakah perancangan selepas bersara Cik lah? Kita hidup ni kan dah sampai 60 tahun. Lepas tu daripada hari pertama kita lahir sampai kita sebelum pencen, kita been guided oleh seseorang lah, sama ada oleh mak kita, ayah kita, cikgu kita, lepas tu bila kerja bos kita kan. So bila kita sampai 60 tahun, itulah kehidupan kita sebenarnya. Kita memilih apa yang kita nak pilih. Kita nak pilih nak prepare rumah kecil kita ke, kita pilih nak enjoy ke, nak berjalan ke, kan. Jadi bagi saya yang penting bila kita dah sampai pencen pertama kali, kita kena prepare rumah kecil kita lah. Itu yang paling penting lah. Yang lain tu secondary lah. Kita ada duit lebih sikit, nak melancur, nak berjalan. Tapi untuk menjawab lagi dekat bos tak murah. Masa dia tak nak kerja. Okay, selalu ke Sabah Cik lah. Anak Cik lah, Sarawak kot kemungkinan ni. So terima kasih Cik lah di atas perkongsian pengalaman Cik lah selama di LM bersama kami dalam eksklusif bersama Timbalan Ketua Pengarah Bisnes. Jadi kami semua mendoakan semoga Cik lah, perjalanan Cik lah selepas bersara ni akan lebih dimudahkan oleh Allah. Yalah, bergembira ataupun orang kata dapat berseronok bersama dengan family. Sebab saya pun Cik lah pun macam Cik lah selalu pergi Sarawak, selalu jumpa cucu-cucu, melawat cucu-cucu semua. Jadi kami semua mendoakan semoga Cik lah diberikan kesihatan yang baik. Mungkin dimurahkan rezeki lagi oleh Allah SWT. Mana tahu tiba-tiba jadi pengurusi bagi mana-mana. Dan lagi sekali terima kasih banyak Cik lah di atas tunjuk ajar yang diberikan kepada kami semua. Dan saya personally merasakan bahawa kami semua akan kehilangan seorang yang pemimpin yang kami rasa disegani dan disayani oleh kami semua. Terima kasih buat bagi peluang lah saya untuk bersembang pagi ini. Assalamualaikum.